Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk isu takrib dengan Syiah. Bila kita sebut cintanya kita kepada para sahabat, maka Nabi SAW telah mengatakan dalam banyak hadis dan menyebut tentang kedudukan para sahabat, yang di mana kedudukan para sahabat ini dimurtabatkan setinggi-tingginya, dan kedudukan para sahabat ini sehinggakan Nabi tidak pernah memaki, mencela para sahabat. Bahkan datangnya satu kumpulan yang di mana nama kumpulan itu iaitu Syiah Rafidah, yang mana Syiah Rafidah ini datangnya pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Ali. Pegangan ataupun agama ritual yang ada pada Syiah Rafidah ini iaitu pegangan dia ataupun agama dia, ia wajib mencela ataupun memaki para sahabat, yang di mana apabila dia tidak memaki ataupun mencela para sahabat, maka dia bukan golongan Syiah. Dia wajib mencela dan memaki para sahabat, maka dia diiktiraf sebagai Syiah. Lepas pada pertembungan itu, maka wujudnya Syiah di Malaysia. Dan sebelum kedatangan Syiah, wujudnya satu revolusi yang dibawa oleh Humaidi, yang di mana wujudnya golongan-golongan muda yang ambil semangat Syiah. Lepas tu bila ambil semangat Syiah itu, maka anak-anak muda ni dia bawa sekali dengan ajaran-ajaran Syiah. Dan pada hari ini kita lihat bahawa ajaran Syiah ni dah berleluasa, dan para ulama bersepakat untuk mewujudkan satu pendekatan iaitu takrib, yang di mana mewujudkan satu pendekatan untuk menghapuskan Syiah ataupun mengajak bersatu dengan pegangan agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka di antara banyak kekhilafan antara ulama, maka antara ulama yang mutakhirin iaitu yang masih hidup pada zaman sekarang iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang di mana dia mengusahakan takrib iaitu pendekatan bagi ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Sebelum itu kita lihat pada maksud takrib, iaitu takrib bermaksud sesuatu usaha untuk mendekatkan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Yang kedua, antaranya tokoh yang masih wujud pada hari ini iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga turut mengusahakan takrib ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah, yang di mana apabila Syekh Yusuf Al-Qaradawi mewujudkan satu usaha iaitu mentakrib ahli sunnah wal jamaah, maka tujuan utama Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini iaitu untuk menyatukan golongan Syiah ini untuk berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi jika kita lihat golongan Syiah ni, dia ada satu pegangan iaitu satu pegangan iaitu taqiyah, iaitu dia menzahirkan benda yang batin. Depan golongan Syiah dia berkata benar, bila di belakangnya dia mengatakan benda yang batil. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa tujuan takrib yang dianjurkan oleh Syiah adalah untuk mensyiahkan orang-orang sunnah, bukannya mahu mencari jalan penyelesaian ke arah perdamaian. Maka takrib ini tidak berjaya sebab golongan Syiah dia memerlukan golongan yang semangatnya lebih tinggi. Bila wujudnya takrib ini iaitu satu pendekatan, maka golongan Syiah ini dia ambil kesempatan untuk menyebarkan dia punya ajaran, dan lagi untuk menyesatkan golongan-golongan ahli sunnah wal jamaah apabila membuat satu pendekatan ataupun membuat satu majlis.
Seterusnya iaitu kebaikan di sebalik usaha takrib. Yang pertama, antara kebaikan yang boleh menyebarkan ilmu pengetahuan agama yang sebenar dari pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang di mana kebaikan yang didapat di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang sebenar terhadap golongan Syiah, yang di mana golongan Syiah ini dia menyebarkan pegangan-pegangan yang berlainan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, di samping itu ia juga berfungsi untuk menyebarkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang di mana dakwah Sunnah Ahli wal Jamaah ini iaitu satu dakwah, iaitu pegangan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala golongan Syiah ini dia tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dilihat dalam konteks ibadah, yang di mana golongan Ahli Sunnah ini mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, yang di mana solat yang didirikan oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini mengikut seperti mana solatnya Rasulullah, dan di sebaliknya di sebaliknya golongan Syiah ini dia solat tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia lebih menyeleweng, kerana jika kita lihat solat golongan Syiah ini berbeza, kerana di tempat sujudnya diletakkan satu batu. Maka apabila mereka sujud kepada batu, kena seakan-akan mereka sujud kepada satu benda ataupun makhluk. Seterusnya yang ketiga, boleh merapatkan ukhuwah antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah melalui penyatuan pegangan agama Islam. Motif utama bila melakukan takrib ini, Ahli Sunnah wal Jamaah ingin menyatukan pegangan agama Islam, yang di mana golongan Syiah ingin menyatukan tetapi berlainan dengan konteks yang dibawa oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang di mana golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini menyatukan pegangan agama Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala Syiah ini dia ingin menyatukan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah tapi mengikut pegangan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang seterusnya ialah keburukan di sebalik usaha takrib antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Menurut Syekh Yusuf Al-Qadrawi menyatakan bahawa berlakunya berat sebelah kerana Syiah mendapat keuntungan menyebarkan kefahaman Syiah berbanding Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti mana yang kita tahu, apabila Syiah ini menyebarkan aliran mereka pada umum, ia akan menimbulkan keraguan kepada umat Islam, terutamanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Malah ia akan menyebabkan seseorang itu terkeliru dan mengikut aliran Syiah itu sendiri. Okey. Seterusnya, isu taqiyah juga berlaku kerana golongan Syiah hanya berbaik dengan Ahli Sunnah wal Jamaah apabila berhadapan ataupun bersemuka sahaja, tetapi sebaliknya memaki dan mencela Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti mana yang kita tahu, Syiah ini hanya manis apabila berada di meja perundingan sahaja, iaitu bermaksud apabila mereka berkumpul bersama Ahli Sunnah wal Jamaah dalam satu perbincangan, mereka memang berkata-kata manis, tapi dalam hati mereka telah ditanam satu sikap ataupun satu prinsip yang diberi nama taqiyah. Yang seterusnya ialah terdapat banyak ulama tidak bersetuju dengan usaha takrib ini kerana Syiah hanya memegang pegangan mereka, seperti contoh Syiah wajib mencela dan memaki para sahabat untuk mendapatkan pahala. Seperti mana yang kita tahu, Syiah ni sangat taksub dengan akidah mereka, iaitu pegangan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menerima pegangan ataupun aliran mazhab aliran politik yang lain. Maafkan saya. Seperti mana yang dikatakan oleh tokoh Syiah itu sendiri yang bernama Imdad Iman, mengatakan perbandingan antara
ahli sunnah wal jamaah dan Syiah itu amatlah jauh, amatlah berbeza. Seperti diibaratkan umpama sungai. Pada asalnya sama, dan semakin lama semakin jauh, semakin cabang, semakin banyak bercabang dan semakin jauh dan tidak akan bertemu. Itulah perumpamaan yang dikatakan oleh tokoh itu sendiri. Baik, kita teruskan dengan cadangan penambahbaikan dan cara penyelesaian untuk isu-isu takrib ni. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, memakna takrib. Jadi, takrib ni seperti yang kita faham, secara kesimpulannya takrib ni adalah satu usaha untuk menyatukan pihak daripada kaum Syiah dan Sunni, yang mana kalau kita tengok elok-elok, kalau kita kaji dan kita cuba fahami apa itu takrib yang sebenarnya, takrib ni hanyalah menguntungkan sebuah pihak. Pihak mana? Iaitu pihak Syiah. Ini bertepatan dengan apa yang diperkatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi dia cakap apa? Dia cakap aku dah pergi ke merata tempat yang diadakan mesyuarat takrib ini, perjumpaan takrib di antara kaum Syiah, perjumpaan takrib di antara kaum Syiah dan juga kaum ulama-ulama Syiah dan juga ulama-ulama Sunni. Dia dah pergi merata, dia cakap, dekat Qatar, Iran, banyak mesyuarat dari dia pergi. Dan lepas ke semua mesyuarat tu dia pergi, Syekh Yusuf Al-Qardawi pergi, habis pada tu dia cakap apa? Dia cakap apa? Lepas banyak perjumpaan yang aku pergi tu, jadi aku mula sedar, sebelum ni memang aku ni antara orang yang menyokong, antara yang mengutarakan isu takrib ni. Tapi yalah, sebab dia pi mesyuarat apa semua kan. Tapi bila last tu Syekh Yusuf Al-Qardawi baru sedar. Dia cakap benda ni cuma menguntungkan sebelah pihak, iaitu kaum Syiah. Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri cakap kaum Syiah ni bukan calang-calang. Sebab apa? Sebab mereka ni ada dana dan biaya daripada banyak pihak, kelompok mereka sendiri yang mempunyai kewangan yang kukuh berjuta-juta untuk support mereka, perjuangan mereka ni. Jadi kalau kita rasa kaum Syiah ni tak bahaya, yang tu kesalahan kita. Mereka sangat bahaya sebab mereka mempunyai kelengkapan. Malah boleh jadi kelengkapan mereka tu lebih canggih, lebih lengkap daripada kita. Jadi apa yang boleh cadangan yang dekat sini adalah, sebagai orang Islam, kita kena ada ilmu. Kita kena mantapkan ilmu yang kita ada, supaya mana bila wujudnya isu-isu semasa macam isu-isu macam ni, jadi kita tidak mudah terpengaruh. Jadi kita pun, kalau kata tiba-tiba orang berbincang
mengutarakan kepada kita isu takhrib, kita tidak secara apa, terus sokong, terus menyokong. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tahu takhrib ni macam mana dia menguntungkan sebelah pihak. Jadi confirm kita takkan tiru, kita takkan sokong takhrib ni kalau kita ada ilmu. Sebab tu pentingnya ilmu dalam kehidupan, supaya kita tidak terjebak ataupun terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda di luar sana, tolonglah gali ilmu, cari ilmu berkenaan benda-benda penting macam ni. Ilmu ni bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, dan insya-Allah untuk kepentingan orang di sekeliling kita. Dan semestinya paling penting adalah kepentingan agama kita, agama Islam. Jadi bagi cadangan permabaikan yang terakhir, iaitu yang kedua adalah pihak berkuasa, contohnya di dalam Malaysia ni pihak JAKIM lah, Jabatan Agama, Jabatan Kebajikan Agama Islam Malaysia, perlu mengambil langkah berjaga-jaga, macam seperti memantau aktiviti-aktiviti seperti ini, supaya masyarakat kita tidak mudah terjebak dan terpesong dengan ajaran-ajaran takhrib ni. Ialah sebab takhrib ni dia menguntungkan sebelah pihak sahaja, iaitu pihak Syiah. Dan lagi satu Syiah ni, kalau kita belajar, bila kita cuba kaji secara mendalam, Syiah ni satu benda yang bahaya. Sebab apa? Sebab golongan-golongan Syiah ni, mereka mencerca sahabat-sahabat Nabi selain daripada Sayyidina Ali. Sedangkan sahabat-sahabat tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi kita, Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri tidak pernah mencerca sahabat-sahabat baginda. Jadi boleh dikatakan perbuatan mereka itu sudah melampaui batas dan terlalu keterlaluan. Jadi semoga kita dihindari daripada perkara-perkara sebegini, dan semoga iman kita sentiasa bertambah dari hari ke hari, dan kita istiqamah dalam melakukan amalan kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.